KPM. Assalamualaikum. Hai semua. Apa khabar? Anda sedang menonton slot Menengah Atas Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir, di mana pada hari ini kawan-kawan kita akan belajar mata pelajaran sejarah untuk murid-murid tingkatan 5 dengan tajuknya Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Untuk pengetahuan adik-adik semua, negara kita Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Menarik sangat tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi, siapa agaknya guru penyampai yang bersama dengan kita? Jom kita saksikan profil guru. Baiklah, sebelum kita teruskan pembelajaran pada hari ini, suka juga untuk Mira perkenalkan jurubahasa isyarat yang bersama dengan kami, iaitu Cikgu Wan Nur Adli dari SMK Ibrahim Fikri, Kuala Nerus, Terengganu. Apa khabar Cikgu Adli? Terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kami pada hari ini. Baiklah kawan-kawan, kita nak belajar tentang sejarah ni, sejarah negara kita. Inilah dia guru yang akan bersama dengan kita hari ini, iaitu Cikgu Rozana yang merupakan penolong pengarah Unit Sains Sosial Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Apa khabar Cikgu? Baik Mira. Selamat datang Cikgu di Didik TV saya ucapkan. Terima kasih. Baik Cikgu, kita juga turut ditemani kawan-kawan saya di dalam talian. Di manakah mereka? Hai! Okey, Cikgu kita ada 2 puteri dan 1 putera. Boleh Cikgu perkenalkan mereka Cikgu? Okey, yang pertama ialah Sudarshan Nair dari SMK Seremban Jaya 2. Hai Sudarshan. Hai. Yang kedua Lisa Kaisara daripada SMK Seremban Jaya 2 juga. Dan Ain Syuhada daripada SMK Seremban Jaya 2. Hai semua. Hai semua. Dah ready dah nak belajar sejarah? Ready? Okey. Okey. Touch up sikit. Okey. Hebatlah murid-murid SMK Seremban Jaya 2 ni. Baik Cikgu, kalau macam tu jom kita teruskan pembelajaran kita untuk hari ini. Okey, terima kasih Mira. Okey, hari ini kita akan mempelajari tajuk bab 3 dalam tingkatan 5 iaitu Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Tajuk ini sangat-sangat penting kerana ia merupakan bentuk pemerintahan negara kita Malaysia. Sebelum kita terus kepada pembelajaran kita, mari kita lihat latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Kita lihat dulu pengasasan sistem beraja. Pengasasan sistem beraja bermula dalam pemerintahan beraja Kesultanan Melayu Melaka. Jadi semasa zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka, raja ialah pemerintah berkuasa mutlak. Pemerintahan berdasarkan undang-undang iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Pemerintahan raja diperkukuhkan dengan konsep Islam iaitu raja sebagai ketua agama Islam. Maka muncullah gelaran Sultan. Kalau kita imbas kembali, Melaka pernah menjadi satu pusat kegemilangan dalam tamadun Melayu. Betul. Merupakan salah satu pusat perdagangan yang hebat di bawah sistem pemerintahan beraja. Jadi berdasarkan sistem pemerintahan beraja Kesultanan Melayu Melaka ini, dia menjadi warisan kepada sistem pemerintahan beraja negeri-negeri yang lain. Okey, kita tengok pula sistem beraja sebelum Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Dunia Kedua ni maksudnya sebelum kedatangan Jepun. Okey, pada masa itu kedudukan raja ini diambil alih oleh British, iaitu semasa British mula menjajah tanah Melayu. Raja tetap kekal berdaulat tetapi dikehendaki menerima nasihat daripada pegawai British yang dilantik sebagai residen. Okey, yang pertama ini untuk negeri-negeri Melayu bersekutu. Ada 4 negeri Melayu bersekutu iaitu Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan Perak.
Pada masa itu British meletakkan residen. Jadi raja ni perlu mengikut nasihat residen. Okey, kita lihat pula dari sudut negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, iaitu negeri-negeri Melayu Utara, Kelantan, Terengganu dan Johor. Pada masa itu bukan residen tetapi diletakkan penasihat British. Jadi raja berkuasa tetapi perlu menerima nasihat daripada penasihat British. So ini kedudukan raja pada masa itu. Ya, raja sebagai ketua negeri yang mengesahkan undang-undang tetapi perlu mengikut nasihat British. Okey, seterusnya Mira, kita lihat pula sebelum kita teruskan kepada raja berperlembagaan dan demokrasi selepas merdeka, kita imbas sikit semasa kedatangan Jepun. Raja berkuasa dan Jepun mengiktiraf raja sebagai ketua agama Islam. Tetapi semasa Malayan Union, kalau kita ingat tentang Malayan Union, raja kehilangan kuasa kerana British meletakkan gubernur sebagai ketua Tanah Melayu pada masa itu. Jadi seterusnya ia berkembang sehinggalah negara kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Apabila negara kita merdeka pada tahun 1957, jawatan yang di-Pertuan Agong ini diwujudkan sebagai ketua utama negara. Maknanya yang di-Pertuan Agong ni, jawatan ini sama dengan umurnya dengan kemerdekaan tanah Melayu. Sebelum itu raja ini hanya berkuasa di negeri masing-masing. Kemudian Perlembagaan Persekutuan mengiktiraf raja sebagai pemerintah tertinggi negara. Yang di-Pertuan Agong. Tetapi dalam konsep raja berperlembagaan, kenapa kita sebut raja berperlembagaan? Raja kuasa tertinggi, tetapi raja ini terikat dengan undang-undang. Raja kita bukan berkuasa mutlak. Raja kita terikat dengan undang-undang. Maknanya raja kita tidak boleh membuat sesuatu dengan sewenang-wenangnya. Itu konsep raja berperlembagaan. Sebab itu perlembagaan ialah kuasa yang paling tinggi. Dan rakyat diberi hak memilih wakil melalui pilihan raya untuk membentuk kerajaan. Semua rakyat berumur 18 tahun ke atas dikehendaki mengundi, mendaftar sebagai pengundi untuk membentuk kerajaan. Okey. So, berdasarkan apa yang cikgu terangkan tentang latar belakang raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen sebentar tadi, mari kita lihat pemahaman murid, huraikan kedudukan raja semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Siapa nak cuba jawab? Okey, silakan. Sudar, silakan. Okey, kedudukan raja semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka ialah raja berkuasa mutlak dan menjadi kuasa tertinggi. Raja menggunakan gelaran sultan untuk mengukuhkan kuasa. Raja menjadikan hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka sebagai panduan untuk mentadbir kerajaan. Okey, terima kasih Sudan. Cikgu dengar tadi jawapan Sudan sangat tepat untuk menggambarkan zaman Kesultanan Melayu Melaka, bagaimana raja membawa fungsinya. Okey, terima kasih Sudar. Okey, itu jawapan daripada Sudar. Kalau cikgu bagi 5 bintang untuk Sudar. Tanya Sudar. Baik cikgu. Sudar memberi jawapan yang tepat. Tetapi murid-murid di rumah, kalau cuba untuk menjawab soalan ini, okey, ini ialah ada gambar kunci kan? Itu ialah kata kuncinya. Apabila kita menjawab soalan berkaitan dengan kedudukan raja semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka, mesti ada perkataan berkuasa mutlak. Ingat, semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka, raja berkuasa mutlak. Bila berkuasa mutlak, maknanya dia paling atas. Bila paling atas, dia mestilah ketua negara. Semua mesti ingat, semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka, bermulanya kedatangan Islam. Maka raja sebagai ketua agama Islam. Tetapi apa yang menjadi rujukan raja untuk mentadbir negara? Raja menjadikan hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka sebagai rujukan pentadbiran. So ini ialah
kedudukan raja semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Tapi kita boleh lihat raja itu, sistem beraja itu berubah-ubah mengikut zaman. Yang pertama tadi Kesultanan Melayu Melaka, kemudian selepas kedatangan British dia berubah juga kedudukannya menjadi negeri-negeri Melayu ini menjadi naungan British. Semasa zaman pendudukan Jepun, raja juga berubah fungsinya dan selepas merdeka inilah yang di-Pertuan Agong sekarang. Tugas-tugas dan fungsi-fungsinya berbeza apabila negara mencapai kemerdekaan. Baik, Cikgu. Okey, ada lagi sedikit penambahan daripada Cikgu? Itu saja untuk penjelasan bagi latar belakang Raja Berperlembagaan. Okey, cukup jelas penjelasan daripada Cikgu Rozana. Saya sebenarnya sangat teruja untuk belajar tajuk ini. Diharapkan murid-murid pun sama kerana sejarah ini daripada yang lampau sehingga ke hari ini kita dapat mengetahuinya. Begitu menarik, kita nak berhenti berehat terlebih dahulu. Jadi kawan-kawan di rumah jangan ke mana-mana tahu. Teruskan setia menonton bersama dengan kami hanya di Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, hari ini di dalam Menengah Atas kita belajar mata pelajaran sejarah untuk murid-murid tingkatan 5 dalam bab 3 iaitu Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Untuk segmen ini, cikgu akan terangkan pula tentang yang di-Pertuan Agong dan Raja Berperlembagaan Persekutuan. Apa pula tu? Jom kita tanya cikgu. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Mira. Jom kita tengok pula bagaimana institusi yang di-Pertuan Agong dilaksanakan di negara kita. Okey, baiklah. Yang di-Pertuan Agong ini seperti yang kita telah ketahui, jawatan yang di-Pertuan Agong telah diasaskan, telah dimulakan selepas kita mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Tapi bagaimana yang di-Pertuan Agong ini dipilih? Yang di-Pertuan Agong dipilih melalui sistem giliran daripada 9 negeri-negeri Melayu. Okey, yang pertama Perak, Johor, Selangor, Pahang, Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis dan Negeri Sembilan. Sebab itu Sabah, Sarawak, Melaka, Pulau Pinang dia tidak ada yang di-Pertuan Agong kerana mereka ada ketua-ketua negerinya sendiri. Hanya 9 buah negeri ini sahaja yang rajanya boleh menjadi yang di-Pertuan Agong. Jadi bagaimana raja pula dipilih? Raja dipilih melalui sistem giliran dan pemilihan raja ini berdasarkan Majlis Raja-Raja, persetujuan Majlis Raja-Raja. Jadi kita boleh lihat fungsi Majlis Raja-Raja. Okey, kita lihat di paparan apakah fungsi Majlis Raja-Raja. Yang pertama, memilih yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong. Yang kedua, bersetuju atau tidak bersetuju dengan sebarang undang-undang yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja. Maknanya Majlis Raja-Raja ini berfungsi dalam menetapkan undang-undang tertentu. Yang ketiga, memberikan nasihat berkaitan dengan pelantikan jawatan-jawatan tertentu. Kemudian yang keempat, menjadi rujukan dalam perubahan dasar berhubung dengan kedudukan istimewa orang Melayu, Bumi Putra di Sarawak dan Sabah dan kepentingan sah kaum lain. Kalau kita ingat semula dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957, raja ini berfungsi sebagai menjaga kepentingan hak istimewa orang Melayu dan kedudukan istimewa orang Melayu, Bumi Putra dan Sabah, Sarawak. Dan ia masih lagi
kekal sehingga ke hari ini. Yang kelima, menjadi lembaga pengampunan bagi kes-kes tertentu. Maknanya majlis raja-raja ini mempunyai fungsi dalam badan kehakiman yang menjadi lembaga pengampunan untuk kes-kes yang tertentulah. Okey, kemudian memperkenankan perubahan persempadanan negeri setelah mendapat perkenan raja negeri berkenaan. Terutamanya sekiranya ada pilihan raya, ada perubahan sempadan, ia juga melibatkan fungsi majlis raja. Dan kemudian memperkenankan pindaan perlembagaan bagi perkara-perkara tertentu. Ini ialah antara yang asas fungsi majlis raja. Okey, majlis raja-raja ini dianggotai juga oleh sultan-sultan 9 buah negeri tadi dan yang di-Pertua Negeri 4 negeri yang lain tadilah. Jadi mereka ini akan berbincang untuk menetapkan 7 perkara-perkara ini dalam membantu pentadbiran negara. Bukan sahaja kalau pentadbiran negara kita ingat Perdana Menteri, Jemaah Menteri, tetapi sebenarnya majlis raja-raja berfungsi juga dalam membantu pentadbiran negara. Baik. Okey, jadi Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara kita menjadi punca kedaulatan, ketaatan, perpaduan, kebesaran dan kemuliaan negara. Sebab itulah selalu kita sebut daulat Tuanku, daulat Tuanku, daulat Tuanku. Kenapa kita sebut macam tu? Sebabnya Yang di-Pertuan Agong itu menunjukkan negara kita sebuah negara berdaulat yang bebas daripada penjajahan kuasa asing. Baik. Okey, keutamaan kedudukan dalam persekutuan. Sebenarnya dalam persekutuan ini ada peringkat kedudukan dalam persekutuan. Okey, kita nak buat sikit aktiviti dengan murid-murid di talian. Diharap murid-murid bersedia. Ketiga-tiga murid kita bersedia. Okey, cikgu nak tanya kedudukan yang paling utama sekali, yang pertama, siapa? Okey, angkat tangan, angkat semua, angkat semua. Angkat semua. Semua nak tengok. Okey, semua angkat kad warna hijau. Yang pertama, kedudukan yang pertama ialah Yang di-Pertuan Agong. Okey, tak apa, kita akan semak jawapannya kemudian. Okey, kedudukan yang kedua. Okey, kedudukan yang kedua. Okey, angkat. Okey, angkat. Kita nak tengok kedudukan yang kedua. Kedudukan yang pertama tadi semua orang jawab Yang di-Pertuan Agong. Yang kedua? Jangan takut, angkat je. Okey, angkat tinggi sikit. Okey, Raja Permaisuri Agong. Raja Permaisuri Agong yang kedua. Okey, letak. Okey, jom kita tengok yang ketiga. Yang ketiga. Boleh angkat tinggi-tinggi. Angkat tinggi-tinggi. Okey, Sudarshan kata raja-raja dan pemangku raja. Kita tunggu jawapan. Okey, raja-raja dan pemangku raja. Okey, semua jawapan sama. Okey, yang keempat. Kedudukan yang keempat. Okey, cari dekat kad masing-masing. Yang keempat. Yang di-Pertua bagi negeri-negeri. Kita tunggu jawapan Ain. Okey, Yang di-Pertua bagi negeri-negeri. Okey, terima kasih. Terima kasih murid-murid. Sebab boleh melabel yang mana satu kedudukan dalam persekutuan. Tapi cikgu tengok semua jawapan sama. Semua jawapan sama. Jadi jawapan mereka betul ke tak, cikgu? Okey, jom kita tengok. Kita semak dulu jawapan mereka. Okey, yang pertama, Yang di-Pertuan Agong. Okey, semua betul. Okey, yang kedua, Raja Permaisuri Agong. Okey. Semua betul. Okey, yang ketiga, Raja-raja dan pemangku raja. Okey, semua betul. Dan yang keempat, Yang di-Pertua bagi negeri. Okey, semua tahu keutamaan kedudukan dalam persekutuan. Berapa cikgu nak bagi mereka? So, kita bagi semua seorang-seorang mesti dapat 5 bintang kerana boleh tahu keutamaan kedudukan dalam persekutuan. Hebat, Tanya. So, kita yang mudah nak ingat ialah yang pertama Yang di-Pertuan Agong dan yang kedua Raja Permaisuri Agong. So, itulah keutamaan kedudukan dalam persekutuan. Okey, jom kita nak cuba jawab. Sebentar tadi kita menerangkan tentang bagaimana Yang di-Pertuan Agong dipilih. Okey, cikgu nak minta Ain jawab. Bagaimanakah Yang di-Pertuan Agong dipilih? Bagaimana, Ain?
Yang di-Pertuan Agong dipilih berdasarkan sistem giliran daripada 9 orang Raja-Raja Melayu dan atas persetujuan Majlis Raja-Raja. Macam mana cikgu? Okey, terima kasih Ain. Okey, jawapan Ain tepat sekali. 4 markah sebenarnya kalau jawab jawapan begitu. So kita bagi 5 bintang untuk Ain kerana dapat menjawab soalan dengan betul. Mari kita tengok apakah kata kunci sekiranya soalan bentuk soalan begini dikeluarkan. Okey, yang di-Pertuan Agong dipilih mestilah mengikut giliran. Daripada 9 orang Raja-Raja Melayu. Dan mestilah mendapat persetujuan Majlis Raja. Walau bagaimanapun, yang di-Pertuan Agong ini boleh terlucut jawatannya sekiranya beliau meletak jawatan ataupun mangkat. Jadi kuasa raja itu sebenarnya juga dia terikat dengan perlembagaan. Itulah yang kita namakan sebagai raja berperlembagaan. Dan semua sedia maklum, konsep raja kita pada masa ini bukanlah raja berkuasa mutlak. Okey, jom kita tengok pula. Sebutkan 3 fungsi majlis raja-raja. Kita minta Liz Kaisara jawab. Kita nak dengar suara Liz pula. 3 fungsi Majlis Raja-Raja ialah yang pertama memilih Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Kedua, memberi nasihat berkaitan dengan pelantikan jawatan tertentu. Ketiga, menjadi lembaga pengampunan bagi kes-kes tertentu. Okey, terima kasih Liz. Jawapan yang baik, 3 fungsi Majlis Raja-Raja. Tadi kita terangkan 7 fungsi Majlis Raja-Raja. Dalam soalan ni minta 3 fungsi Majlis Raja-Raja. Jadi kita bagi 5 bintang untuk Liz kerana boleh menyenaraikan fungsi Majlis Raja-Raja. Mari kita lihat kata kunci untuk 3 fungsi Majlis Raja-Raja. Tapi cikgu bagi lebih satu. Okey, yang pertama, melantik Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Kemudian memberi nasihat. Memberi nasihat. Kemudian menjadi lembaga pengampunan kepada kes-kes tertentu dan perubahan sempadan. Majlis Raja-Raja ini berfungsi dalam menetapkan perkara-perkara tertentu yang tertakluk kepada fungsi Majlis Raja-Raja. Maknanya Majlis Raja-Raja ni sebenarnya masih lagi sangat relevan walaupun negara kita mengamalkan demokrasi. Maknanya raja itu sendiri masih mempunyai fungsi walaupun kita bukanlah sebuah negara monarki. Negara monarki ni maksudnya negara yang diperintah oleh raja. Contohnya Brunei, Arab Saudi. Kita ada raja, tapi kita ada Perdana Menteri yang melaksanakan pentadbiran. Jadi kan, contoh yang paling mudah kita lihat, raja ini yang di-Pertuan Agong akan melaksanakan upacara pelantikan Perdana Menteri. Maknanya yang di-Pertuan Agong ni dia menjadi ketua untuk menentukan siapakah yang akan mentadbir negara. Sebab itu, apabila pilihan raya, sesuatu parti itu menang, tidak boleh menetapkan Perdana Menteri siapa. Tapi perlu mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong. Maknanya Yang di-Pertuan Agong ni secara tidak langsung dia menentukan bentuk pemerintahan negara kita. Okey, jom kita tengok. Tadi kita dah cerita tentang Yang di-Pertuan Agong, raja. Jadi, kenapa kita ni perlu taat setia kepada raja? Okey, cikgu nak tanya. Apakah kepentingan, nyatakan kepentingan taat setia kepada raja? Yang ni cikgu nak minta Sudarshan. Walaupun Sudarshan bukan Melayu, tapi kenapa Sudarshan perlu taat setia kepada raja? Silakan. Okey, kepentingan taat setia kepada raja ialah negara akan sejahtera. Hal ini kerana melahirkan rakyat yang patuh dan menghormati raja. Oleh itu, negara akan aman. Contohnya, rakyat Malaysia mematuhi segala titah arahan raja. Kesannya, masyarakat dapat hidup harmoni. Okey, terima kasih Sudarshan. Jelas sekali, walaupun negara kita, negara yang berbilang kaum, raja ni Mira mestilah seorang yang beragama Islam dan lelaki. Tetapi bangsa-bangsa lain wajib mentaati raja. Jadi bila kita tengok contoh pemahaman Sudarshan tadi, maknanya Sudarshan ni taat kepada
raja. Jadinya tak kiralah kita bangsa apa, kita kena taat setia kepada raja. Jom murid-murid di rumah kita boleh tengok kalau ada jawapan-jawapan murid di rumah, boleh kita rujuk di jawapan di paparan skrin ini. Kepentingan taat setia kepada raja ialah negara akan sejahtera. Hal ini kerana melahirkan rakyat yang patuh dan menghormati raja. Oleh itu negara akan aman. Contohnya rakyat Malaysia mematuhi segala titah arahan raja. Kesannya masyarakat dapat hidup harmoni. Okey. Jadi cikgu, jawapan kawan kita tadi macam mana? Sudarshan kita bagi 5 bintang untuk Sudarshan. Tahniah. Betul jawapannya. Baik cikgu. Itu dia penjelasan mengapa pentingnya taat setia kepada raja. Dan sebagai rakyat Malaysia sendiri, kita dah diajar sejak kecil lagi tentang 5 prinsip rukun negara, di mana prinsip rukun negara yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Jadi itulah pentingnya mengapa kita perlu memahami kepentingan taat setia kepada raja. Kita nak berhenti berehat seketika, kita akan kembali semula selepas ini. Jangan ke mana-mana. TV KPM. Baiklah, selamat kembali di dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya, Mira, dan juga cikgu kita iaitu Cikgu Rozana. Untuk segmen ini, kita nak mengetahui pula apa sebenarnya kuasa yang di-Pertuan Agong ni. Jadi silakan cikgu. Okey, terima kasih Mira. Okey, murid-murid di rumah dan murid-murid di talian, mari kita bincangkan dan menelusuri apakah tanggungjawab dan kuasa yang di-Pertuan Agong. Okey, sebelum tu, mari kita lihat sistem giliran yang di-Pertuan Agong. Okey, mari kita lihat yang pertama daripada Negeri Sembilan, iaitu almarhum Tuanku Abdul Rahman. Yang gambar yang di-Pertuan Agong ni masih lagi kita suka sangat sebab dia ada di dalam duit kertas ringgit Malaysia. Jadi pengiktirafan ini sebagai lambang yang di-Pertuan Agong yang pertama. Jadi yang kedua daripada Selangor, yang ketiga Raja Perlis, yang keempat Terengganu, yang kelima Kedah, yang keenam Kelantan, yang ketujuh Pahang. Cuma uniknya ada sedikit keunikan. Sultan Kedah iaitu almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, iaitu yang di-Pertuan Agong yang kelima, sekali lagi menjadi yang di-Pertuan Agong pada yang ke-14. Yang ke-14. Jadi sebabnya beliau masih lagi sihat pada masa itu dan menerima giliran yang seterusnya. Jadi keunikannya yang di-Pertuan Agong yang kelima sekali lagi menjadi yang di-Pertuan Agong yang ke-14. Okey. Jadi ini ialah giliran-giliran yang di-Pertuan Agong, dan apabila pemilihan yang di-Pertuan Agong mestilah mendapat persetujuan dan perbincangan dalam majlis raja-raja. Kalau kita ikut giliran di dalam gambar raja ini, kita boleh lihat giliran negeri mana pula seterusnya akan memegang jawatan yang di-Pertuan Agong. Sekarang ni daripada negeri Pahang. Pahang, Sultan Abdullah. So kalau kita ikut nampak giliran, mungkin yang di-Pertuan Agong seterusnya daripada negeri Johor. Sebab yang di-Pertuan Agong ini, jawatan ini bergilir selama 5 tahun. Okey. Jadi apakah tugas yang di-Pertuan Agong? Selama ini kita banyak melihat Perdana Menteri yang menjalankan pentadbiran, tapi sebenarnya yang di-Pertuan Agong ini ada tugas-tugas yang tertentu. Yang pertama dari segi kuasa eksekutif, iaitu kuasa pelaksana. Yang pertama, melantik Perdana Menteri dan jemaah menteri. Apabila negara menjalankan pilihan raya umum, parti yang menang akan memilih Perdana Menteri untuk dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Namun, calon itu perlu mendapat persetujuan daripada yang di-Pertuan Agong. Jadi kita lihat yang di-Pertuan Agong melantik seorang ahli Dewan Rakyat pada
budi bicara baginda mendapat kepercayaan sebilangan besar ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri. Maknanya individu itu perlu menang dalam pilihan raya dan dia akan dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Okey, kemudian baginda dengan nasihat Perdana Menteri melantik menteri-menteri, iaitu menteri kabinet, timbalan-timbalan menteri daripada ahli Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Sebab itu, sebelum adanya jemaah menteri ataupun kabinet, perlu lantik dulu Perdana Menteri. Jadi baginda akan dengan nasihat Perdana Menteri akan melantik jemaah-jemaah menteri yang bertugas menjalankan dasar-dasar negara. Itu fungsi yang di-Pertuan Agong. Yang pertama, melantik Perdana Menteri. Okey, yang kedua, pelantikan jawatan penting negara. Contohnya, yang di-Pertuan Agong melantik Peguam Negara, Panglima Angkatan Tentera dan Ketua Audit Negara. Jawatan-jawatan penting negara. Selain itu, melantik juga Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya, SPR, Ahli Suruhanjaya Polis dan sejumlah ahli dalam Majlis Angkatan Tentera. Maknanya, individu yang dilantik sebagai memegang jawatan penting mendapat perkenan raja ataupun yang di-Pertuan Agong. Okey, dari sudut ketenteraan, yang di-Pertuan Agong merupakan pemerintah tertinggi seluruh Angkatan Tentera Malaysia. Jadi kat sini kita dapat lihat yang di-Pertuan Agong ini ialah lambang keutuhan pertahanan negara sebab menjadi ketua Angkatan Tentera Malaysia. Okey, bila selain itu negara kita juga menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara lain. Sebab itu diletakkan duta-duta kita di negara lain. Jadi bagaimana duta-duta itu ataupun ahli-ahli diplomat itu dilantik, iaitu melalui yang di-Pertuan Agong. Melantik diplomat Malaysia keluar negara supaya hubungan kita dengan negara terjamin dan memastikan keselamatan rakyat Malaysia di negara-negara luar terjamin. Okey, baginda juga menerima diplomat-diplomat asing yang datang untuk bertugas di Malaysia. So itu tugas-tugas yang di-Pertuan Agong dari sudut eksekutif. Maknanya yang di-Pertuan Agong ni macam saya cakap sebelum ini, dia menentukan pemerintahan negara sebab dia memilih Perdana Menteri. Walaupun negara kita menjalankan sistem demokrasi. Demokrasi, rakyat memilih pemimpin. Tetapi pemimpin yang akan menerajui negara dipilih oleh yang di-Pertuan Agong. Baik. Okey, jelas? Jelas. Okey, jom kita tengok seterusnya tugas-tugas yang di-Pertuan Agong dari sudut kuasa perundangan. Yang pertama ialah persidangan parlimen. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa memanggil parlimen bersidang. Baginda juga berkuasa menghentikan dan membubarkan parlimen. Sebab itu, sekiranya negara ingin mengadakan pilihan raya umum, perlu mendapat persetujuan yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen. Jadi kita nampak kan kuasa yang Pertuan Agong tu di atas sekali. Kalau yang di Pertuan Agong tidak membubarkan parlimen, maka pilihan raya umum tidak boleh dilaksanakan. Okey. Kemudian baginda juga berkuasa penuh menjadi ketua bagi parlimen. Parlimen ni merupakan organisasi yang akan menentukan kerajaanlah dasar-dasar negara. Dan seterusnya yang kedua, pengisytiharan darurat. Okey, yang di Pertuan Agong boleh membuat pengisytiharan darurat. Darurat ini sama ada perintah berkurung ataupun kawalan pergerakan. Contohnya apabila negara kita mengalami jangkitan COVID yang tidak terkawal, jadi yang di Pertuan Agong boleh mengisytiharkan darurat. Ataupun negara kita mendapat ancaman daripada kuasa-kuasa luar. Jadi yang di Pertuan Agong boleh membuat pengisytiharan darurat, berkuasa mengisytiharkan darurat. Sekiranya negara kita mendapat ancaman keselamatan dan ekonomi negara. Jadi yang di Pertuan Agong ni merupakan satu identiti yang menentukan keselamatan negara. Okey, yang kedua, agama. Walaupun negara kita ini rakyatnya berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama,
Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua agama Islam di negeri baginda sendiri dan wilayah persekutuan Melaka, Pulau Pinang, Sarawak dan Sabah. Maknanya kalau negeri itu tidak beraja, jadi ketua agama Islam bagi negeri itu ialah yang di-Pertuan Agong. Ketua agama Islam bagi negeri-negeri yang lain yang mempunyai sultan dan raja, ketua agama Islamnya akan diketuai oleh rajanya sendiri. Jadi bangsa lain, kaum lain perlu mengakui bahawa yang di-Pertuan Agong itu ialah ketua agama Islam. Namun bangsa-bangsa lain, kaum-kaum lain bebas menganuti ajaran masing-masing. Dengan konsep negara kita, masyarakat berbilang kaum. Okey, jom kita tengok hak keistimewaan pula. Yang di-Pertuan Agong ini bertanggungjawab menjaga serta melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera di Sarawak dan Sabah. Jadi yang di-Pertuan Agong ni merupakan ayah kepada hak istimewa penduduk asal tanah Melayu. Dan perkara ini telah dimaktubkan dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Dan baginda juga bertanggungjawab melindungi kepentingan sah kaum lain di Malaysia. Maknanya kaum lain juga tetap dijaga kepentingan hak dalam ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Maknanya yang di-Pertuan Agong ni menjadi ketua negara yang menjaga kepentingan seluruh penduduk Malaysia. Okey, jom kita tengok kuasa kehakiman. Okey, kuasa kehakiman, apakah fungsi yang di-Pertuan Agong dalam kuasa kehakiman? Dalam kuasa kehakiman, yang tertinggi ialah Hakim Mahkamah Atasan yang terdiri daripada Ketua Hakim Negara yang dilantik oleh yang di-Pertuan Agong. Dan beberapa jawatan yang pentinglah yang telah dipaparkan di sini. Contohnya Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sarawak dan Sabah, Hakim Mahkamah Rayuan, semua itu. Okey, dan yang penting sekali ialah kuasa pengampunan. Raja yang di-Pertuan Agong ni memegang kuasa pengampunan. Dalam hal jenayah di wilayah persekutuan, seseorang yang sudah dihukum boleh memohon keampunan daripada yang di-Pertuan Agong melalui Mahkamah Rayuan. Baginda akan bertindak atas nasihat lembaga pengampunan, berkuasa mengampun, menangguh dan meringankan hukuman yang dijatuhkan di Mahkamah Tentera, Mahkamah Syariah di Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan. Jadi ini ialah tugas-tugas yang di-Pertuan Agong dari segi eksekutif, perundangan dan kehakiman. Kalau kita pelajari, memang banyak tugas yang di-Pertuan Agong. Sebab itu kita perlu menyelusuri. Okey, tugas-tugas yang di-Pertuan Agong. Sebab kita tak nampak macam mana baginda menjalankan tugasnya. Sedangkan baginda ini membawa satu tugasan berat sebagai seorang ketua negara. Okey. Jom, kita nak tengok pemahaman murid. Murid tahu tak nak menentukan ini kuasa apa? Maksudnya tugas yang di-Pertuan Agong dari sudut kuasa apa? Okey, yang pertama ialah pelantikan jawatan penting. Yang di-Pertuan Agong melantik Peguam Negara, Panglima Angkatan Tentera dan Ketua Audit Negara. Beliau juga melantik Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya, Ahli Suruhanjaya Polis dan sejumlah ahli dalam Majlis Angkatan Tentera. Okey. Nak semua jawab ke nak seorang-seorang jawab ni? Okey, jom kita tengok. Cikgu nak minta seorang-seorang jawab dulu. Okey, Ain tahu tak yang ini ialah kuasa apa? Angkat Ain. Badan eksekutif, cikgu. Badan eksekutif. Okey, terima kasih Ain. Okey, Ain jawab badan eksekutif. Jom kita tengok jawapan di paparan. Betul. Okey, tahniah Ain. So Ain tahu tugas melantik jawatan penting ini terletak dalam kuasa eksekutif yang di-Pertuan Agong. Okey, cikgu bagi sebab angkat kad, cikgu bagi 2 bintang untuk Ain. Tahniah Ain. Okey, tahniah Ain. Jom kita tengok seterusnya. Agama. Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua agama Islam di negeri baginda sendiri, wilayah persekutuan Melaka, Pulau Pinang, Sarawak dan Sabah. Menjadi ketua agama Islam di negeri-negeri lain ialah sultan atau raja yang memerintah di negeri masing-masing. Jom kita nak Liz Kaisara angkat jawapan. Apakah bidang kuasa di paparan ini? Silakan Liz.
Okey, Badan Perundangan. Okey, kita tengok dulu jawapan. Jangan turunkan dulu. Kita tengok dulu jawapan. Okey, tepat sekali. Tanya. Kuasa perundangan. Terima kasih, Liz. Okey, kita bagi 2 bintang untuk Liz. Tanya, Liz. Menunjukkan tanggungjawab menjadi Ketua Agama Islam ni tertakluk dalam kuasa perundangan. Okey, kita tengok dari sudut ketenteraan. Yang di-Pertuan Agong ialah pemerintah tertinggi seluruh angkatan tentera. Kita minta Sudarshan. Oops. Sudarshan tak nampak jawapan. Jangan risau. Badan Perundangan. Okey, terima kasih Sudarshan. So, kita bagi 2 bintang untuk Sudarshan. Tanya. Okey, kuasa perundangan. Ya, yang di-Pertuan Agong merupakan pemerintah tertinggi dan dalam Angkatan Tentera Malaysia dan dia tertakluk dalam kuasa perundangan. Oh, ada lagi satu soalan. Ada satu. Kuasa pengampunan. Yang ini saya rasa penonton-penonton di rumah dan murid-murid di talian perlu tahu bahawa Yang di-Pertuan Agong ada kuasa mengampunkan kes-kes jenayah. Okey, jadi kita lihat kuasa pengampunan ni terletak di bawah kuasa apa? Yang ini cikgu nak tiga orang angkat. Angkat tinggi-tinggi, tiga-tiga. Angkat tinggi-tinggi. Badan Kehakiman, Badan Kehakiman dan Badan Kehakiman. Jom kita tengok. Okey, murid-murid di rumah, bila kita dapat soalan ataupun ada pertanyaan tentang jenayah ataupun hukuman, dia mesti berkait dengan kuasa kehakiman. Okey, terima kasih semua. Semua cikgu bagi 2 bintang. Syabas. Okey. Maknanya semua orang tahu bahawa kuasa pengampunan ini terletak di kuasa kehakiman. Okey, seterusnya. Walaupun Yang di-Pertuan Agong mempunyai 3 kuasa utama dari segi perundangan, eksekutif dan kehakiman, Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa budi bicaranya sendiri. Okey, yang pertama ialah baginda tidak mendengar atau menurut nasihat ketua kerajaan dalam perkara-perkara tertentu. Maksudnya baginda boleh menetapkan sendiri keputusan. Okey, contohnya, contoh kita lihat yang nombor 2 tu, contohnya dalam soal Perdana Menteri. Baginda boleh melantik calon yang baginda suka, yang baginda berkenan untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Baginda juga boleh menolak permohonan parti yang menang untuk melantik calon Perdana Menteri yang tertentu. Jadi itu kuasa budi bicara yang di-Pertuan Agong, Raja. Maknanya kalau Raja tak berkenan, jadi tak boleh lantik Perdana Menteri. Tunggu Raja bersetuju dan berkenan untuk melantik Perdana Menteri. Okey, yang ketiga, baginda juga Raja dan Yang di-Pertuan Negeri, bagi negeri masing-masing juga berkuasa melantik menteri besar atau ketua menteri di negeri masing-masing. Okay. Dan nombor 4, Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa budi bicara untuk tidak memperkenan dan berkenan untuk pembubaran parlimen. Contohnya, kita dah 5 tahun memerintah, kerajaan sedia ada. Kemudian Yang di-Pertuan Agong tidak berkenan untuk membubarkan parlimen, meneruskan lagi pentadbiran. So boleh kerana ia berdasarkan budi bicara Yang di-Pertuan Agong. Manakala Raja Yang di-Pertuan Negeri pula mempunyai kuasa budi bicara tidak memperkenan pembubaran DUN. Maknanya kuasa raja masih ada lagi autoriti untuk menentukan sesuatu perkara tanpa nasihat sesiapa pun. Itu ialah ketertinggian kuasa Yang di-Pertuan Agong, namun masih lagi terikat dengan perlembagaan. So itu sahaja yang kita terangkan tentang institusi Yang di-Pertuan Agong. Wow, padat betul penjelasan cikgu. Jadi kalau kita boleh simpulkan, maksudnya kuasa Yang di-Pertuan Agong ni ada 3 bidang kuasa yang besarnya, daripada segi kuasa eksekutif, kuasa perundangan dan juga kuasa kehakiman. Kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan sambung lagi kelas kita selepas ini. Kawan-kawan jangan ke mana-mana.
Didik TV KPM. Baiklah, hari ini di dalam sejarah untuk menengah atas, kita belajar tentang raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Dan untuk segmen ini, kita nak tahu pula tentang keunikan amalan demokrasi di negara kita, negara Malaysia yang tercinta. Jadi kita tanya cikgu kita. Silakan. Terima kasih Mira. Jom kita sambung keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Demokrasi berparlimen tu menunjukkan bahawa rakyat terlibat secara langsung dalam pemilihan wakil-wakil rakyat untuk mentadbir negara. Tetapi negara kita juga mempunyai ketua iaitu raja yang terikat dengan undang-undang yang kita panggil sebagai raja berperlembagaan. Okey, mari kita lihat apakah keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Okey, sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen mewujudkan mekanisme semak dan imbang dalam pemerintahan di negara kita. Maknanya ada timbal balik, ada pemerintah memerlukan rakyat, rakyat memerlukan pemerintah. Sebab itu kita ada pilihan raya. Sebab itu dia demokrasi berparlimen menyatakan kita ada timbal balik, semak dan imbang. Pemerintahan beraja berperanan bagi mengimbangi pemerintahan demokrasi kerana raja berkecuali dalam hal politik, ekonomi dan dasar negara. Okey, jadi raja ini dia mempunyai hak untuk menentukan siapakah Perdana Menteri, untuk menentukan dasar negara, bagaimana ekonomi dijalankan dan memperkenankan undang-undang atau dasar-dasar negara. Yang ketiga, kuasa pengimbang yang ada pada raja mampu meredakan konflik yang berlaku dalam demokrasi seperti pertikaian parti politik yang pelbagai ideologi dan perselisihan antara kaum. Sebab itu, yang di-Pertuan Agong merupakan komponen dalam parlimen negara. Sekiranya dalam parlimen bersidang ada pihak ataupun kerajaan dan parti pembangkang bertelagah, raja berkuasa untuk menyelesaikan perkara tersebut. Sebab itu raja ni berkecuali dalam politik. Yang keempat, mekanisme semak dan imbang juga berlaku melalui pengasingan kuasa iaitu badan perundangan, eksekutif dan kehakiman. Sebab itu tiga-tiga ni berbeza supaya mudah untuk dijalankan pentadbiran. Okey. Yang kelima, badan perundangan memberi peranan menggubal undang-undang yang dilaksanakan oleh badan eksekutif. Maknanya badan perundangan ini parlimen. Yang melaksanakan undang-undang itu ialah jemaah menteri. Sebab itu undang-undang akan dibentangkan di parlimen. Yang melaksanakan undang-undang ialah jemaah menteri. Okey, mudahnya kalau sejarah ni, undang-undang menetapkan, dasar negara menetapkan mata pelajaran sejarah wajib lulus untuk semua calon SPM. Maka siapakah yang akan melaksanakan? Maknanya Kementerian Pendidikan yang akan melaksanakan dasar itu di sekolah-sekolah. Itulah fungsi badan perundangan dan badan eksekutif. Maknanya dia ada semak dan imbang. Siapa yang mengubah undang-undang? Siapa yang melaksanakan? Okey. Yang keenam, sekiranya timbul konflik dan kekeliruan, penyelesaian dibuat melalui badan kehakiman. Sebab tu dia kena beza perundangan, eksekutif dan kehakiman supaya mudah pentadbiran itu dijalankan. Itu kita namakan sebagai doktrin pengasingan kuasa supaya lebih mudah negara kita ditadbir. Dipecah-pecahkan mengikut bidang-bidang dan kuasa masing-masing. Okey, seterusnya. Jadi bila kita tengok tajuk ini agak sukar sedikit sebab kita perlu memahami sistem pentadbiran Malaysia. Tapi jangan risau, jom kita semak pemahaman murid melalui soalan aneka pilihan. Antara berikut yang manakah termasuk dalam mekanisme semak, imbang dan kuasa? Okey, cikgu nak dengar suara daripada Liz Kaisara untuk jawapan ini. Okey, silakan Liz Kaisara. Liz baca soalan dan jawapan, kemudian pilih jawapan yang tepat. Antara berikut yang manakah termasuk dalam mekanisme semak, imbang dan kuasa? Jawapan saya C, raja berperlembagaan. Okey, jawapan Liz ialah C. Antara yang di-Pertuan Agong, pilihan raya, raja berperlembagaan dan majlis raja. Jom kita lihat di paparan.
Okey, terima kasih. Jawapan dia C, Raja Berperlembagaan. Maknanya, terima kasih Liz. Kita bagi 2 bintang untuk Liz. Kalau kita lihat pilihan-pilihan jawapan, nampak kan macam semua hampir sama. Betul. Maknanya, kalau untuk tajuk ini, murid-murid kena mempunyai pemahaman yang jelas tentang pentadbiran negara. Okey, jom kita tengok soalan yang melihat pemahaman murid dari unsur kibat. Mengapakah amalan demokrasi penting di negara kita? Okey, kita nak minta Ain. Ain bagi jawapan, Ain. Okey, silakan Ain. Okay. Amalan demokrasi penting di negara kita kerana rakyat dapat memilih pemimpin melalui pilihan raya. Selain itu, rakyat dapat memilih pemimpin yang berwibawa. Seterusnya, rakyat dapat negara dapat ditadbir dengan baik. Akhir sekali, tiada pentadbiran yang berkuasa mutlak. Okey, terima kasih Ain. Jawapan yang tepat daripada Ain. Apabila demokrasi diamalkan di negara kita, kita boleh jalankan hidup dengan harmoni kerana pemerintah-pemerintah kita telah dipilih oleh rakyat sendiri berdasarkan kewibawaan masing-masing. Okey, ini contoh kata kunci: memilih pemimpin berwibawa, politik negara stabil, pemanggunan lebih terancang dan rakyat lebih bersatu padu. Okey, kita rumuskan pembelajaran kita pada hari ini. Kita minta seorang memberi rumusan, kita minta Sudarshan memberi rumusan untuk tajuk ini. Silakan Sudash. Rumusannya ialah Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen merupakan bukti identiti negara kita sebagai sebuah negara berdaulat. Negara kita dinaungi oleh seorang raja yang berkuasa sebagai ketua utama negara. Walau bagaimanapun, amalan demokrasi berparlimen menunjukkan keutuhan pentadbiran melalui pemilihan pemimpin oleh rakyat melalui pilihan raya. Okey, terima kasih Sudar. Rasanya sangat tepat rumusan Sudar tadi. Sebab Raja Berperlembagaan ini menunjukkan negara kita berdaulat melalui konsep Raja Berperlembagaan, iaitu negara kita dinaungi oleh raja yang kita gelar sebagai Yang di-Pertuan Agong. Walau bagaimanapun, negara kita juga mengamalkan amalan demokrasi melalui pilihan rakyat dalam pilihan raya. Okey, itu sahaja penerangan saya pada hari ini berkaitan dengan Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Baik, Cikgu. Cikgu, tadi kita tengok kan kawan-kawan saya bagi jawapan semuanya tepat, semuanya betul. Jadi bagaimana prestasi keseluruhan mereka untuk hari ini, Cikgu? Hari ini Cikgu berikan prestasi yang amat-amat cemerlang kerana murid dapat menjawab semua soalan dalam pembelajaran tadi dengan tepat dan kita lihat bagaimana murid-murid boleh memahami sistem pemerintahan dan pentadbiran negara kita, Malaysia. Okey, tahniah diucapkan kepada semua murid dari SMK Seremban Jaya 2. Tahniah semua, hebat. Okey, syabas. Dan Cikgu, kalau mereka ingin mendapatkan lagi sumber latihan, di mana mereka boleh layarinya? Okey, murid-murid boleh mendapatkan sumber-sumber maklumat pembelajaran kita pada hari ini di Pelantar Delima KPM. Baiklah, terima kasih banyak-banyak lagi sekali saya ucapkan kepada Cikgu Rozana atas kesudian meluangkan masa berkongsi ilmu kepada semua murid-murid. Diharapkan memberi manfaat kepada anda dan ingat, sebagai seorang rakyat Malaysia, kita kena tahu, perlu ambil tahu, kena cakna terhadap apa yang berlaku kepada negara kita, negara Malaysia. Dan ingat, sentiasa hormati institusi beraja dan sayangilah antara satu sama lain. Saya Syamira Nazir, kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.